Hai, selamat datang. Saya adalah penasihat pemakanan syarikat Al-Insan. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda mengenai salah satu produk terhebat kami, iaitu Cell Food. Saya percaya bahawa kita semua sedar dengan apa yang berlaku sekarang. Sejak beberapa dekad ini, kadar insiden penyakit zaman moden meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, penyakit jantung, kegagalan buah pinggang, penyakit kencing manis, kolesterol tinggi, obesiti, kanser, darah tinggi dan banyak lagi penyakit lain yang telah menjadi perkara biasa dalam masyarakat. Penyakit zaman moden yang menyerang kesihatan manusia telah menjadi ancaman yang serius. Dari sudut pandangan trend penyakit ini, kita dapat lihat jumlah pesakit semakin meningkat dan purata umur pesakit pula adalah semakin muda. Dan apa yang paling menakutkan adalah seseorang itu tidak terhad pada satu penyakit sahaja, malah pelbagai penyakit kronik boleh dihidap pada masa yang sama. Jadi, apakah yang mengakibatkan seseorang menghidap penyakit-penyakit sebegini? Saintis telah mendapati bahawa orang yang menderita penyakit ini adalah diakibatkan oleh masalah-masalah dalam sel. 4 punca utama adalah radikal bebas. Radikal bebas adalah penyebab utama masalah penuaan dan penyakit bagi manusia. Pakar-pakar telah menganggarkan bahawa setiap sel dalam tubuh manusia mengalami kira-kira 10,000 kali hentakan radikal bebas setiap hari. Kedua, kekurangan oksigen ataupun hipoksia, iaitu satu keadaan di mana tisu badan tidak mendapat oksigen yang cukup secara berterusan. Mengikut Dr. Arthur, seorang pakar perubatan dan juga fisiologis jantung Amerika Syarikat, beliau mengatakan, semua kesakitan kronik, penderitaan dan penyakit adalah disebabkan oleh kekurangan oksigen dalam badan. Yang ketiga adalah badan berasid. Menurut Dr. Otto Warburg, seorang pemenang hadiah Nobel dalam fisiologi tahun 1931, beliau mengatakan, setiap orang yang menghidap kanser mempunyai kadar pH yang terlalu berasid bagi manusia. Dan yang keempat adalah pemakanan yang tidak seimbang. Pengambilan diet adalah amat penting untuk menjamin kesihatan. Manakala pengambilan diet yang tidak sihat adalah faktor utama kepada pelbagai penyakit kronik. Bak kata pepatah, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Untuk benar-benar menjauhkan diri daripada penyakit kronik, kita seharusnya mengekalkan kesihatan yang baik. Tapi bagaimanakah cara untuk mendapatkan kesihatan yang unggul? Kuncinya adalah oksigen. Mengapa? Oksigen adalah keperluan asas bagi manusia. Badan mesti bergantung pada oksigen untuk meneruskan kehidupan. Jantung dan paru-paru bertanggungjawab dalam menghantar oksigen ke setiap sel badan kita secara berterusan. Jika jumlah oksigen dalam darah yang mencukupi, kadar oksigen yang dapat dihantar ke sel badan oleh darah akan lebih tinggi, seterusnya dapat mengekalkan fungsi organ dan tisu badan. Oksigen boleh diibaratkan seperti bahan api untuk badan bagi menjalankan pelbagai tindak balas kimia. Sebagai contoh, proses penukaran makanan kepada tenaga, membekalkan tenaga kepada otak untuk mentafsir maklumat, mengawal fungsi metabolisme badan, membantu memulihkan luka dan keupayaan pemulihan diri badan, serta membantu menghapuskan virus, kulat dan bakteria. Mengapakah badan memerlukan oksigen? Badan kita bergantung pada oksigen bagi menjalankan respirasi aerobik untuk menukarkan makanan kepada tenaga. Dalam erti kata lain, proses ini adalah proses yang paling penting, iaitu juga dikenali sebagai metabolisme. Metabolisme merujuk kepada proses sintesis dan penguraian bahan dalam badan kita. Semua proses ini dilakukan dalam stesen janakuasa yang kecil dalam badan kita, iaitu digelar mitokondria. Mitokondria menggunakan oksigen untuk menukarkan makanan seperti glukosa kepada tenaga. Karbon dioksida dan air turut terhasil sebagai bahan sisa daripada proses ini. Mengekalkan hayat manusia adalah konsep yang sama dengan menghidupkan kereta kerana tenaga diperlukan untuk melakukan perkara tersebut. Dan mekanisme penghasilan tenaga bagi keduanya adalah sama. Enjin kereta menggunakan petrol sebagai bahan api, bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan tenaga. Melalui kuasa tenaga inilah kereta dapat bergerak dan pada masa yang sama, karbon dioksida juga dihasilkan. Manakala mitokondria dalam sel pula menggunakan glukosa sebagai bahan api, bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Proses ini dikenali sebagai respirasi aerobik. Dan proses ini turut menghasilkan karbon dioksida sebagai sisa. Antara sebab utama kita memerlukan banyak oksigen adalah kerana badan kita terdiri daripada 60 hingga 70 trilion sel.
Setiap sel dalam badan mempunyai tugas dan kerja yang berbeza-beza dan semuanya memerlukan oksigen. Sel hanya dapat melakukan respirasi aerobik dengan kehadiran oksigen, jadi makanan dapat ditukar kepada tenaga. Sel memerlukan tenaga untuk melakukan proses kehidupan seperti bernafas, jantung berdegup, boleh berfikir, berjalan dan sebagainya. Jika tiada oksigen, metabolisme sel tidak dapat dijalankan dan penukaran tenaga tidak dapat berlaku dan banyak proses dalam tubuh tidak dapat dijalankan. Anda mungkin biasa mendengar bahawa manusia normal disyorkan untuk mengambil 2 liter air setiap hari. Tetapi, tahukah anda, oksigen yang diperlukan setiap hari adalah sebanyak 500 liter? Banyak bukan? Walaupun penggunaan oksigen besar, kapasiti badan manusia untuk menyimpan tenaga sangat terhad. Badan akan menggunakan oksigen sebaik saja oksigen itu disedut. Jika semua oksigen dalam badan sudah habis digunakan, kita hanya mampu bertahan selama 4 minit sahaja. Kita mungkin dapat hidup beberapa hari tanpa makan dan minum, tetapi tidak tanpa oksigen. Untuk pengetahuan anda, otak menggunakan oksigen paling banyak dalam badan kita. Adakah anda tahu berapakah berat otak kita? Berat otak adalah seberat 2.5% daripada berat badan. Sebagai contoh, jika berat anda 50 kg, maka berat otak anda adalah 1.25 kg sahaja. Akan tetapi, jangan pandang rendah pada saiznya kerana otak menggunakan oksigen sebanyak 20% daripada jumlah keseluruhan yang digunakan oleh badan, kebanyakannya untuk menukarkan makanan kepada tenaga. Otak dan otot adalah berbeza dari segi penggunaan tenaga kerana otot mampu menyimpan tenaga tetapi otak tidak boleh menyimpan tenaga. Oleh itu, otak kita memerlukan bekalan nutrien dan oksigen yang berterusan untuk berfungsi secara normal. Sudah semestinya, organ pertama yang akan terjejas akibat kekurangan oksigen adalah otak. Dan untuk peringatan, otak kita bertanggungjawab dalam mengawal atur keseluruhan fungsi badan. Jadi, jika apa-apa berlaku pada otak kita, seluruh badan juga akan turut terjejas. Sebagai contoh, apabila seseorang diserang penyakit strok, otak akan kekurangan oksigen pada masa tersebut dan ini boleh menyebabkan kematian sel otak. Maka berlakunya lumpuh malah boleh membawa maut. Apakah yang berlaku jika badan tidak cukup oksigen? Apakah badan masih menjalankan respirasi sel? Ya, sudah semestinya. Umumnya, respirasi sel terbahagi kepada 2 jenis. Pertama, respirasi aerobik, di mana oksigen diperlukan untuk menukarkan makanan kepada tenaga. Proses ini menghasilkan tenaga yang besar, iaitu sebanyak 38 unit ATP. Tapi, bagaimanakah jika kekurangan oksigen berlaku secara tiba-tiba? Badan kita lebih bijak daripada yang kita sangka. Ia sentiasa mempunyai alternatif untuk mengatasi masalah ini. Badan kita akan melalui satu lagi respirasi sel, iaitu respirasi anaerobik. Respirasi ini tidak memerlukan oksigen. Walaupun begitu, ia tetap menghasilkan tenaga, cuma dalam kuantiti yang sangat sedikit dan pada masa yang sama menghasilkan sisa lactic acid. Sebagai contoh, ketika kita melakukan senaman bersungguh-sungguh di mana oksigen telah banyak digunakan, kita akan mengalami kekejangan dan sakit-sakit pada otot. Ini menandakan berlakunya pengumpulan asid laktik dalam badan. Jika paras lactic acid meningkat dalam darah, pH badan juga akan menurun menjadi asidik, seterusnya mengakibatkan badan berasid. Semua ini dapat diatasi jika kita membekalkan oksigen yang cukup kepada sel kita. Ia dapat menghalang mereka daripada melakukan respirasi anaerobik, seterusnya mengurangkan penghasilan asid laktik dan badan tidak lagi berasid. Kita semua tahu, hati adalah organ detoks yang paling utama dalam badan kita. Tapi, tahukah anda, oksigen juga terlibat dalam proses detoks? Oksigen sebenarnya memainkan peranan penting dalam detoksifikasi, kerana oksigen adalah penyah toksin yang kuat dalam badan kita. Toksin yang memasuki hati biasanya larut lemak dan tidak dapat dilarutkan dalam air seperti alkohol, pengawet makanan, racun serangga, racun rumpai, ubat-ubatan dan juga bahan kimia yang lain. Oleh itu, satu langkah tambahan diperlukan untuk toksin-toksin ini diubah menjadi larut air sebelum dikeluarkan daripada badan. Dalam proses ini, oksigen diperlukan untuk menjalankan proses oksidasi. Jika oksidasi tidak berlaku, toksin akan terkumpul dan tersimpan dalam sel lemak, menjadikan toksin tersebut semakin sukar untuk dikeluarkan dan mengakibatkan hati berlemak serta berbagai masalah kesihatan yang lain secara beransur-ansur. Dalam erti kata lain, badan kita mesti mempunyai kandungan oksigen yang cukup bagi menjalankan oksidasi supaya toksin larut lemak dapat diubah kepada toksin larut air. Oleh itu, toksin dapat larut dalam darah dan dikeluarkan melalui organ perkumuhan.
Selain daripada tujuan detoksifikasi, oksigen juga amat penting dalam proses penyembuhan luka. Sebagai contoh, adakah kulit anda akan terbelah apabila anda terpotong jari tanpa sengaja? Bagaimanakah luka ini boleh sembuh? Sebenarnya, penghasilan kolagen memainkan peranan penting dalam memulihkan kecederaan tisu badan. Oksigen telah dikenal pasti sebagai elemen penting dalam proses ini. Oksigen membantu menggalakkan penghasilan fibroblast dan kolagen untuk mempercepatkan penyembuhan luka. Anda juga mungkin perasan dalam kehidupan seharian. Jika anda menampak plaster pada luka, luka itu tidak sembuh sepantas yang anda sangkakan. Manakala, luka yang tanpa plaster pula akan sembuh lebih cepat. Hal ini kerana plaster telah menghalang penembusan oksigen pada luka tersebut. Jadi, ini melambatkan proses penghasilan fibroblast dan kolagen. Oleh itu, jika anda mahu luka anda lebih cepat sembuh, anda seharusnya menambah kandungan oksigen secukupnya. Begitu juga kolagen. Untuk kolagen tambahan, saya mengesyorkan produk terbaik kami iaitu Gamal Asli untuk hasil yang jauh lebih baik. Di samping itu, oksigen juga mempunyai kuasa antibakteria yang sangat kuat. Oksigen dapat membantu menghalang pertumbuhan bakteria jahat. Hal ini kerana kebanyakan bakteria, kulat, virus dan parasit adalah hidupan atau organisma anaerobik, iaitu mereka tidak memerlukan oksigen untuk hidup. Jadi, badan kita mungkin sudah menjadi tempat pembiakan ke semua mikroorganisma ini jika paras oksigen dalam badan terlalu rendah pada masa jangka yang panjang. Walau bagaimanapun, jika kita mencapai kandungan oksigen yang tinggi dalam badan, semua mikroorganisma ini suka untuk hidup. Kesan ini bukan hanya untuk mikroorganisma berbahaya, malah konsepnya juga sama bagi sel kanser. Kerana sel kanser tidak dapat hidup dalam persekitaran yang kaya oksigen. Sel yang normal adalah sel yang memerlukan oksigen untuk hidup. Akan tetapi, jika sel ini kekurangan oksigen buat masa yang lama, mereka akan menyesuaikan diri pada persekitaran ini dan berubah menjadi sel kanser anaerobik. Demikian itu, Dr. Otto Warburg, seorang ahli biokimia terkenal dan pemenang hadiah Nobel 1931 menyatakan, punca utama kanser adalah penggantian respirasi oksigen normal kepada respirasi tanpa oksigen iaitu anaerobik oleh sel badan. Dalam sebuah eksperimen mengenai kanser, para saintis telah menemui bahawa pertumbuhan sel kanser yang dikultur dalam persekitaran kaya oksigen telah terbantut, manakala sel kanser yang dikultur dalam karbon dioksida berkembang baik. Hal ini membuktikan sel kanser tetap hidup walaupun tanpa oksigen, malah dapat membiak dengan cepat dan menyumbang kepada perkembangan dan penularan kanser. Saintis akhirnya menegaskan kekurangan oksigen adalah punca utama kanser. Namun begitu, sel kanser dapat dikawal dan dihindari jika kita mempunyai kandungan oksigen yang tinggi dalam badan. Oleh itu, cara yang terbaik untuk melawan dan menghindari kanser adalah dengan mendapatkan oksigen sebanyak mungkin ke dalam sel badan. Oleh hal yang demikian, kita dapat simpulkan oksigen adalah komponen kesihatan yang paling utama. Kekurangan oksigen akan mengakibatkan penyakit, kurang bertenaga, cepat penat dan lemah. Tanda-tanda awal kekurangan oksigen termasuklah badan yang lemah, cepat penat, masalah peredaran darah, penghadaman yang tidak baik, sakit otot, mengantuk, kemurungan, kekebasan, ingatan yang lemah, sakit belakang, masalah gastrik, demam dan selsema. Kekurangan oksigen juga akan menjejaskan masalah sistem imun, mengakibatkan peningkatan risiko kepada jangkitan kuman dan virus. Berdasarkan kenyataan Dr. Otto Warburg, sel kanser berlaku akibat persekitaran yang tandus oksigen. Kita sekarang dapat percaya bahawa kebanyakan penyakit adalah disebabkan kekurangan oksigen. Mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Lakukannya sebelum semuanya terlambat. Kami dengan bangganya ingin memperkenalkan kepada anda penyelesaian kepada semua masalah kesihatan. Kesihatan yang baik bermula daripada peringkat sel. Tapi, apakah yang boleh membuatkan sel sihat? Rahsianya terdapat di dalam sel food. Sel food adalah antioksidan yang kuat yang membantu melawan radikal bebas. Selain daripada membekalkan oksigen, sel food juga membekalkan pelbagai nutrien untuk kita. Paras oksigen yang tinggi dalam badan dapat mengurangkan penghasilan asid laktik sekaligus membantu mengawal pH badan. Sel food turut membantu meningkatkan metabolisme dan membekalkan tenaga yang lebih tinggi. Sel food juga membantu dalam menyah toksin segala toksin dan bahan sisa daripada badan. Jadi, sel dapat berfungsi dengan lebih baik dalam persekitaran yang sudah dibersihkan. Ini membolehkan proses membaiki dan regenerasi sel dapat berlaku, sekaligus mempercepatkan penyembuhan luka dan tahap imuniti adalah lebih kuat. Sekarang,
mari kita ketahui dengan lebih lanjut mengenai sel food. Kehidupan yang baik bermula daripada kesihatan yang baik. Mempunyai sel yang sihat adalah permulaan bagi kesihatan badan. Jom mulakan perjalanan menuju gaya hidup sihat dengan sel food, makanan kesihatan utama untuk sel anda. Sel food adalah suplemen oksigen dan nutrien nombor 1 paling laris di dunia. Dan dengan bangganya, sel food telah dianugerahkan dengan Health and Beauty Awards 2015 yang diundi oleh pembaca majalah Long Life. Jadi, apakah itu sebenarnya sel food? Mari kita lihat pada sejarahnya terlebih dahulu. Sel food dibangunkan sejak 1969 dan telah mula tersebar luas secara komersial di 90 buah negara. Apakah itu sel food? Sel food terkenal sebagai antioksidan yang kuat, anti penuaan dan suplemen yang tinggi dengan kandungan tenaga. Sel food adalah formulasi istimewa yang dicampur dengan teknologi pemisahan air yang unik membekalkan oksigen kepada sel. Sel food mengandungi 78 jenis mineral dan unsur surih, 34 jenis enzim, 17 jenis asid amino dan super electrolyte. Sel food membekalkan oksigen seperti yang disebutkan sebentar tadi. Namun bagaimanakah ini boleh berlaku? Dunia perlu berterima kasih kepada Dr. Everett L. Storey kerana hasil usahanya berjaya mencipta teknologi pemisahan air. Beliau adalah seorang saintis projek Manhattan dan kemudiannya telah mendapati molekul air dapat dipisahkan. Oleh itu, beliau membangunkan teknologi pemisahan air yang unik ini. Seperti yang kita tahu, air terdiri daripada 2 molekul hidrogen dan 1 oksigen. Jadi air dinamakan sebagai H2O. Teknologi pemisahan air digunakan untuk memisahkan air kepada hydrogenation dan oxygenation, di mana kedua-duanya adalah penting untuk metabolisme badan. Pertama sekali, mari kita fokus kepada bahagian O ataupun oksigen terlebih dahulu. Oxygenation boleh bergabung dengan radikal bebas dalam badan kita dan berubah menjadi molekul oksigen yang lebih stabil. Oksigen stabil yang dihasilkan ini kemudiannya akan digunakan dalam proses katabolisme seperti proses pencernaan makanan dan pembuangan toksin. Anda mungkin tertanya-tanya bagaimana teknologi pemisahan air ini mampu menghasilkan oksigen stabil. Setelah sel food memasuki badan, reaksi pemisahan air akan bermula. Radikal bebas adalah satu atom oksigen yang bercas positif. Ia penyebab utama proses penuaan dan penyakit degeneratif. Manakala atom oxygenation yang bercas negatif daripada sel food akan tertarik kepada radikal bebas yang bercas positif tersebut dan membentuk molekul oksigen yang stabil iaitu O2. Oksigen yang terhasil ini bersama lain-lain mineral, enzim, asid amino dan electrolyte akan dibekalkan kepada sel yang memerlukan untuk meningkatkan fungsi sel dan menggalakkan metabolisme. Ringkasnya, sel food bukan sahaja dapat menghalang radikal bebas yang berbahaya kepada badan, malah ia mampu menukarkan radikal bebas kepada oksigen yang bermanfaat kepada badan kita. Hal ini dapat terjadi dengan hanya melalui teknologi pemisahan air yang hanya eksklusif kepada sel food dan tiada jenama lain di dunia yang mempunyai formula dan teknologi seperti ini. Jadi bagaimana pula dengan hydrogenation? Bagaimana ia boleh memberi manfaat kepada kita? Hydrogenation diperlukan untuk proses anabolisme seperti membina dan membaiki sel. Hydrogenation adalah komponen paling penting hampir dalam setiap sel, DNA, protein, glukosa dan lemak. Sel selalu rosak akibat diserang oleh bahan berbahaya seperti radikal bebas yang menyebabkan disfungsi sel, mutasi genetik dan akhirnya kematian sel. Walau bagaimanapun, dengan bekalan hidrogen, ianya dapat digunakan untuk membaiki dan membina struktur sel. Selain oksigen dan hidrogen, sel food juga dapat membekalkan 129 nutrien penting kepada sel badan kita, termasuklah 78 jenis mineral ionik dan unsur surih, 34 jenis enzim daripada tumbuh-tumbuhan, 17 jenis asid amino dan super electrolyte yang juga berasaskan tumbuhan, yang secara langsung meningkatkan aktiviti sel dan menyediakan sumber tenaga kepada sel. Sel food mengandungi 78 jenis mineral penting. Mineral ibarat skru dalam badan kita. Ia mungkin kecil, namun tiada apa yang dapat bercantum tanpa skru. Dalam 78 mineral itu, 34 daripadanya adalah tumbuhan fosil daripada bumi dan 44 daripadanya adalah daripada Laut Selatan Bersih yang mengelilingi New Zealand. Oleh kerana mineral kami dalam bentuk ionik, saiz molekularnya adalah sangat kecil, iaitu sekecil 4 hingga 7 nanometer. Malah, ia beratus kali lebih kecil daripada seurat rambut. Jadi,
ia dapat melepasi membran mulut dan saluran penghadaman ke dalam saluran darah dan tersedia untuk digunakan oleh sel badan. Berdasarkan kajian ini, sel food adalah mineral kolloidal pekat dalam bentuk ionik yang sangat serasi dengan cecair badan, di mana nutrien dapat dihantar ke dalam sel badan hanya dalam masa 30 saat hingga 3 minit sahaja. Sel food mempunyai 34 jenis enzim bersumberkan tumbuh-tumbuhan dan dia dibahagikan kepada dua jenis iaitu enzim penghadaman dan juga enzim metabolik. Enzim penghadaman digunakan untuk menggalakkan penghadaman, memecahkan makanan kepada molekul yang lebih kecil untuk memudahkan penghadaman dan penyerapan makanan untuk sel. Manakala enzim metabolik membantu dalam detoksifikasi, membuang toksin keluar daripada badan melalui peluh dan urin, serta mengangkut nutrien ke dalam sel untuk mengaktifkan metabolisme. Asid amino yang terkandung dalam sel food juga berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Asid amino adalah blok binaan asas kepada protein dan protein pula adalah bahan utama dalam penghasilan sel. Jadi secara tidak langsung, asid amino merupakan komponen penting dalam membina dan memperbaiki sel. Kebanyakan tisu manusia seperti rambut, kulit, otot, ligamen, tulang, organ dan sebagainya adalah diperbuat daripada protein. Sel food membekalkan 17 jenis asid amino bersumberkan tumbuhan untuk menambah asid amino yang diperlukan oleh badan bagi menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan malah metabolisme. Bagi vegetarian, sel food adalah produk yang paling sesuai untuk kesihatan anda. Pergerakan otot sebenarnya bergantung pada isyarat impuls saraf daripada satu sel kepada satu sel yang lain, dan isyarat saraf memerlukan kehadiran elektrolit dalam cecair badan. Terdapat 5 jenis elektrolit utama dalam cecair badan kita seperti magnesium, kalsium, potasium, sodium dan klorin. Elektrolit ini adalah perantara komunikasi antara sel-sel. Jika terdapat kekurangan elektrolit pada jangka masa yang lama, ia akan menjejaskan fungsi badan seperti degupan jantung menjadi tidak teratur, sakit otot dan kejang. Sel food dapat membantu mengembalikan elektrolit secara berpanjangan dalam badan kita dengan membekalkan 5 jenis elektrolit tersebut. Berdasarkan pemerhatian pada eksperimen ini, satu titis sel food dapat membekalkan 3,500% lebih kuat konduktiviti. Bermaksud, satu titis sel food sudah dapat membantu meningkatkan transmisi impuls saraf, membolehkan badan berfungsi dengan baik. Sel food dapat membantu mengembalikan keseluruhan kesihatan badan kita melalui meningkatkan paras oksigen dalam badan, menyingkirkan radikal bebas, antioksidan dan juga anti penuaan, meningkatkan kebolehan pemulihan diri, mempercepatkan proses penyembuhan luka, menguatkan fungsi sel, mempertingkatkan penyerapan nutrisi, menambah tenaga dan kecergasan, membantu detoksifikasi toksin, meningkatkan metabolisme badan serta mengimbangi pH badan. Sel food diiktiraf dan disyorkan oleh profesional kesihatan antarabangsa. Dr. Lynette Stockdale telah mendedahkan tidak kira apa jenis penyakit yang dihidapi seseorang, penambahan oksigen dalam aliran darah bersama molekul hidrogen akan menghasilkan sel yang lebih sihat untuk badan. Selain itu, sel food telah menerima beberapa pengiktirafan antarabangsa, sijil serta anugerah. Pada tahun 1997, sel food telah dianugerahkan dengan anugerah teknologi maju daripada International Hall of Fame. Sel food telah disijilkan sebagai produk yang selamat digunakan oleh Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat (USFDA). Majlis Makanan dan Pemakanan Islam Amerika telah meluluskan sel food sebagai sebuah produk yang halal. Proses penghilangan sel food adalah bertepatan dan mematuhi piawaian CGMP. Anugerah Mohor Emas NAPCC telah dianugerahkan kepada sel food kerana produk mereka yang memberangsangkan dalam menyokong pesakit kanser. Dan yang terakhir, sel food diinsyuranskan dengan insurans liability sebanyak 7 juta US dollar. Jadi, bagaimanakah cara untuk mengambil sel food? Cara penggunaannya amat mudah. Campurkan 8 titis ke dalam 250 ml air minuman. Ambil 3 kali sehari. Sel food boleh diambil sebelum atau selepas makan. Sel food mempunyai rasa yang sedikit masam. Jadi, ia juga disyorkan untuk dicampur ke dalam jus. Sel food juga boleh digunakan untuk luaran, iaitu pada kulit bagi menggalakkan metabolisme kulit. Apa yang anda perlu lakukan adalah mencampurkan sel food dengan air bertapis dalam botol semburan yang telah diberikan percuma. Sebagai permulaan, anda boleh mencuba 4 hingga 5 titis sel food untuk diuji pada kulit. Selepas beberapa lama, naikkan sehingga 7 hingga 8 titis.
Cell food adalah produk yang sangat versatile dan mampu memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya individu yang kurang aktif, atlet, mereka yang mengambil ubat, berpenyakit, warga tua, pelajar, perokok, individu yang mengalami masalah pernafasan, penyelam dan ramai lagi. Cell food adalah makanan kesihatan yang ringkas namun efektif. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa langkah berjaga-jaga yang perlu diberi perhatian. Sila jauhkan cell food daripada kanak-kanak. Elakkan terkena mata. Jika terjadi, bilas dengan air serta-merta. Sila dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan jika anda mengandung, menyusu atau di bawah rawatan perubatan. Cell food adalah suplemen terbaik yang menyediakan sumber oksigen terbaik kepada anda. Cinta bermula pada titisan pertama. Jadi, anda tunggu apa lagi? Jom kita ambil cell food bermula sekarang. Sekian, terima kasih.